الحمد لله. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى، ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أمين أمين يا رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, segala kebaikan, segala kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antaranya kemampuan dan kesempatan, yakni kemampuan dari segi tubuh badan, kesihatan dan kesempatan dari segi masa untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah di antara sebesar-besar nikmat yang bakal setengah-setengah orang itu menyesal dengan masa tersebut apabila tiba waktu dia. Macam kita tengok hari ini, ada di antara kita yang kita katakan Alhamdulillah, dalam keadaan musibah ujian kita masih lagi boleh main semayang, boleh main rokok, sujud, baca yasin, mengaji kitab. Ada di antara kita yang teringin nak main semayang, teringin nak rokok, teringin nak sujud, teringin nak semayang jemaah, tapi Allah Ta'ala tak bagi kelebihan tersebut. Tak perlu pergi jauh, tuan-tuan tengok saja saudara-saudara kita yang mana masih dalam tempoh PKPD ataupun KPPB, yang mana hari ini belum lagi ada kesempatan bagi mereka untuk solat berjemaah, untuk adakan majlis-majlis. Bahkan inilah nikmat yang akan kita menyesal pada satu hari akan datang. Bila kita sebut masa ni tuan-tuan, bagi kita ada pepatah Melayu mengatakan bahawasanya masa itu apa tuan-tuan? Masa itu mah. Masa itu mah. Bagi kita orang Malaysia kita ni lebih nampak bahawasanya daripada turun-temurun kita ambil pepatah tu, iaitu masa itu emah. Pasal apa diguna pakai masa itu emah? Pasal masa itu emah itu nak abang kata masa tu sangat-sangat berharga. Dan itulah ukuran bagi orang kita. Itulah ukuran mahal bagi orang kita. Iaitu mah ni kira habis mahal dah. Boleh mah sejongkong, boleh mah kita katakan tambah hari ini ni muslimat no. Boleh ada katakan puluk dakar. Boleh yang dikatakan lah ni Panadol, boleh dikatakan jenis-jenis tu tanda tok laki sayang. Tu saja nilai yang dikatakan besar berharga bagi kita orang Islam kita. Sedangkan di sisi para ulama Islam, sedangkan orang yang berpegang kepada agama, mereka mengatakan bahawasanya masa itu bukan emas, bahkan lebih besar daripada emas. Disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam kitab beliau yang menceritakan berkenaan dengan qimatuz zaman 'indal ulama, berkenaan dengan nilai masa bagi seorang ulama yang betul-betul yang kita katakan atas nama Islam, atas nama dakwah, atas nama ikhlas. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengatakan bahawasanya al-waqt, masa itu apa dia? Hayah, yakni kehidupan.
Pasal apa masa itu diumpamakan dengan kehidupan? Pasal masa itu, dalam masa itu yang sama, pukul 8:03 misalan, kalau kita hari ni lah ni pukul 7:46. Dalam masa yang sama 7:46 ada bayi yang baru lahir. Dalam waktu yang sama 7:46 ini juga ada bayi yang baru lahir dan ada yang orang tua yang baru meninggal. Dalam waktu 7:46 ni juga ada yang baru terima perkara bahagia dan ada yang baru terima perkara yang dikatakan sengsara. Ada dalam waktu yang 7:46 ini ada yang kita katakan boleh kesenangan, ada boleh kesusahan, boleh kegembiraan, boleh yang dikatakan kesedihan dalam waktu yang sama. Bahkan salah seorang ulama tafsir dalam kitab tersebut menyatakan bahawasanya masa ini di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa dan ajaib. Pasal apa? Pasal dalam waktu yang sama, misalan beliau menyebutkan bahawasanya dalam kitab tersebut menceritakan berkenaan dengan ada orang yang mana dia ni, contoh misalannya, melakukan dosa selama 1000 tahun. Tetapi dengan masa juga 1000 tahun dia buat dosa, masa juga dalam beberapa saat saja dia melakukan yang dikatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima, kemudian mati dia. Dalam kala 2-3 saat, 2-3 second yang dia mohon maaf ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala terima ampun. Allah taala ampun dosa dia, maka dia mati dalam keadaan tidak ada dosa. Mati dia mati yang dimudahkan, masuk dalam syurga. Kata ulama tersebut, alangkah ajaibnya satu manusia yang menghabiskan masanya 1000 tahun untuk melakukan maksiat, digunakan hanya 2-3 second untuk kembali kepada Allah. Allah terima, maka dalam masa 2-3 saat tersebut dia diangkat daripada seorang ahli yang bakal menjadi yang dikatakan ahli neraka, ditukar kepada yang dikatakan ahli syurga. Bukankah ini satu perkara yang ajaib yang dikatakan oleh ulama tersebut? Begitu juga kita yang ada dalam masjid ni, beringat jangan duk tengok orang buat dosa itu sebagai seorang ahli neraka dah. Mungkin juga ada orang yang beribadat selama 1000 tahun, hanya beberapa second saja yang terlintas hati dia untuk mensyirikkan Allah dan dia meninggal dalam keadaan syirik tersebut, maka 1000 tahun yang dia buat amal, fahabita a'malahum, maka akan hancur lebok, punah beranah yang dikatakan amalan yang dia buat 1000 tahun, dan dikira hujung-hujung yang 2-3 second yang dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal-a'yazubillah. Sebab itu tuan-tuan, ambil perhatian, perhati elok-elok yang bahawasanya hari ini Allah Ta'ala bagi nikmat tersebut. Doa banyak-banyak, moga Allah Ta'ala kekalkan nikmat yang buat ibadat ni dan bagi kepada kita yang dikatakan kelazatan dalam melakukan ibadah, insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, hari ini kita akan sambung perbahasan kitab kita, iaitu kitab Kashful Ghummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah, karangan Syekhuna As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani. Kita masuk pada muka surat yang kelima. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Pahala perbuatan ma'ruf berkongsi di antara pelaku dan orang yang menunjukkannya. Tajuk besar ni tuan-tuan, ambil perhatian. Sayyiduna Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abi Dawud dan juga Imam At-Tirmizi. Daripada Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bermaksud, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tiadalah kurang sedikit pun daripada pahala-pahala mereka
Sebaliknya barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangkan sedikit pun daripada dosa-dosa mereka itu. Tuan-tuan mati Allah sekalian, dua hadis ni di antara hadis targhib wa tarhib, di antara hadis yang suruh dan juga bagi ancaman, di antara hadis yang menggalakkan untuk kita buat baik dan memberi pesan satu ancaman agar kita meninggalkan satu keburukan. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Asari al-Badri ini, satu hadis yang Nabi nak cerita kat kita, siapa-siapa yang ajak satu orang buat baik dan orang yang diajak tersebut, orang yang diajar tersebut, orang yang ditunjuk ajar tersebut melakukan kebaikan seperti mana yang diajarkan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak dengan hak belajar, hak tunjuk dengan hak buat, dua-dua dapat pahala, tak kurang walaupun stay, tak kurang walaupun sekupang, tak kurang walaupun sesen, tak kurang walaupun sesaat, tak kurang dengan apa yang telah dia lakukan, walaupun orang yang tunjuk tu belum tentu lagi buat. Allah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, tuan-tuan bisa fikir tak di masjid kita ni, tok guru kita yang berumur mai sini, nah, tok guru kita yang berumur mai ke sini, minta maaf tuan-tuan, kalau kita nak perhati mereka ni, contoh kita katakan tuan guru kita, anak Datuk Mursyid Diraja Datuk Syekh Badaruddin, ada kan kelas di sini kan? Umur dah berapa tuan-tuan? Rumah tu sikit punya jauh tu, mai semata-mata kita di sini ni untuk apa? Kadang-kadang para ulama kita itu kuat himmahnya, kuat semangatnya, kuat keinginannya untuk menyampaikan dakwah. Di antaranya ni hadis-hadis ini yang menjadi penguat kepada mereka. Di antara guru kita Syekh Fahmi Zamzam, kalau tuan-tuan tengok dengan bertongkat, dengan sakit belakang, dengan ni apa semua, tuan-tuan bawa lah pergi mana, di situlah akan sampai dakwah yang akan diberikan oleh dia. Kalau kita lah tuan-tuan umur tara tu dengan sakit lagu tu, agak-agak kita nak main lagi tuan-tuan. Tak dah. Takat lah ni pun mereka kata pencen umur 60. Kalau kata boleh kurang, Allah. Nah, tu pun jangan dengar-dengar kata nak tambah pula. Boh kalau kata umur pencen 70 lah berasa. Tara duduk di kaunter tu, tara nak buka kaunter berasa cari spek 5 jam. Duduk pusing cari spek saja. Pakcik, boleh lagi nak daftar ni? Sat. Awak pasal apa ni? Sat duk cari spek saja, hilang tak tahu mana tahu. Tengok duk tahu dah. Ni, duk atas hidung. Biasa jadi tak lagu tu? Biasa. Tanya cucu keliling rumah. Spek tawan mana? Tawan duk cari ni. Hampa ni jangan duk melawak lah tawan nak baca Quran ni. Spek mana? Tawan, sungguhlah depa kata tawan nyanyuk. Awak kata lagu tu. Tu hak duk atas hidung. Tu kita tuan-tuan. Para ulama dulu tuan-tuan, dah semangat mereka lain, hebat. Pasal apa? Ni, Tok Guru Haji Saleh kita dulu mengajak sampai umur berapa tuan-tuan? Ni di antara hadis-hadis penguat kepada mereka. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya siapa yang ajak dan tunjuk untuk melakukan kebaikan, maka pahala orang yang mengikutinya, yakni yang ikut buat seperti mana yang dia diajarkan, tidaklah kurang sedikit pun, kata Sayyidina Abu Hurairah daripada hadis Nabi SAW, daripada pahala-pahala mereka. Misalan, seorang tok guru Quran mengajak anak-anak kita ataupun mengajak kita belajar Quran, mengaji kita Quran, mengajak kita untuk mengeja, mengajak kita untuk baca bagi lancar, mengajak kita untuk kenal hukum tajwid bagi kita mengajak ataupun kita belajar Quran. Tok guru yang ajak kita, masa yang dia bagi 1 jam, ni cerita masa ni, masa yang dia bagi kat kita hanya 1 jam, kita belajar, kita beramal, kita baca Quran mula saat dia mengajak, kata umur kita 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, sampai umur kita 45 tahun, 55 tahun, 65 tahun, meninggal kita umur tu. Tok guru kita tadi ni boleh saham hanya sejam,
pahala dia sebanyak 45 tahun ataupun 55 tahun, sehingga yang dikatakan orang yang pertama tadi ni beramai dengan apa yang dia ajarkan. Allah, bayangkan seorang anak murid, bayangkan 2 orang anak murid, bayangkan 3 orang anak murid, bayangkan 10 orang, 100 orang. Lagu mana pahala yang akan dapat oleh satu orang tok guru dengan apa yang telah dia berikan kepada masyarakat, tuan-tuan. Dan kita ni juga, tuan-tuan, jangan kita bagi peluang tersebut kepada tok-tok guru saja. Kita juga berhak untuk dapat yang dikatakan fadilat hadis ini. Apa dia? Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang tunjuk baginya pahala, ataupun setengah hadis yang menyebutkan bahawasanya kebaikan, sanna sunnatan hasanatan, yang ni menunjukkan satu sunnah, satu perbuatan, satu amal yang baik apa saja. Anak kita, cucu kita, masyarakat kita, orang kerja kita, jiran tetangga kita, adik-beradik kita, tak perlu untuk jadi alim, tak perlu, bukan syarat untuk menjadi yang dikatakan nak suruh orang buat baik, nak suruh orang tinggal jahat. Tak syarat yang jadi buat hal tersebut mesti tok guru yang alim saja. Tak. Bahkan kita yang tak ada apa ni pun kita layak dan kita berhak untuk laksanakan. Saya sebut banyak kali dah, berapa ramai di antara kita, saya nak sebut sekali lagi bagi peringat. Berapa ramai di antara kita bagi peluang anak-anak kita mengaji Iqra, ajak anak-anak cucu kita Iqra, bagi kepada orang lain, pergi hantar ke sekolah, pergi hantar ke tuition. Tok guru tu duduk dalam kubur meninggal dia, habis selesai. Selagi mana anak kita duk baca, selagi mana cucu kita duk baca, tok guru tu dalam kubur kenyah dia, gembira dia, seronok dia. Hak kita mak dia sendiri yang melahirkan dia, susah payah dia. Bukankah dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan akan hak seorang ibu itu 3 kali disebut ummuka, 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 mak hang, mak hang, mak hang? Bukankah sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang aku lebih berhak untuk aku hormat? Ya, ini disebutkan mak hang, mak hang, mak hang 3 kali, kemudian baru disebut pak hang. Apa maksud mak kamu 3 kali? Iaitu kata ulama, 3 kali tersebut ialah 3 kali hak dan 3 kali kesusahan yang dialami seorang mak untuk anak tersebut berbanding dengan seorang pak. Iaitu ulama katakan yang pertama, kesusahan yang pertama iaitu kesusahan mengandung, yang kedua kesusahan melahirkan, yang ketiga kesusahan menyusukan dan menjagakan anak tersebut. Kerana 3 benda ni yang dilakukan oleh si ibu, maka dia perlu didahului oleh ayahnya dalam beberapa bab, bukan ke semua bab. Dalam kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang ibu, tapi akhirnya kita melepaskan peluang untuk kita jadi seorang guru kepada anak kita dengan kita melepaskan mereka di tempat-tempat yang sepatutnya, ataupun tempat-tempat yang mana kita biarkan mereka untuk belajar dengan guru-guru mereka. Rugi kita. Ayah-ayah mati Allah sekalian, rugi kita ada cucu. Cucu ni tuan-tuan, dengan Tok Wan ni habis cerita. Saya semalam forum dengan Datuk Syekh Abdullah Wangsa. Hidup semang-semang kata cucu ni, habis cerita lah dengan Tok Wan ni. Cucu, dia cerita ada satu hari dia balik-balik, cucu ni punya teringat kata Tok Wan, terpa-terpa, pam pergi ke dada ni senak. Napah pun tak lepas. Cucu punya pasal ni, pum senak nak menapah. Datuk Syekh lah kata, saya anak nak menapah pun tak boleh. Tapi peluk ni habis cerita dia kata. Tok Wan, try nak buat lagu tu. Nak? Try nak buat terpa pergi lagu tu tengok. Silat hari bulan. Try tengok. Beza cucu dengan anak. Cucu ni khabat belakang, tak ada masalah. Cucu tolak kepala Tok Wan, tak marah. Try nak buat. Tapi sayang kita tak mau ambil peluang rapatnya cucu kita dengan kita, untuk bukan kita mengajak kepada dia Quran, bahkan berapa ramai di antara kita terlepas untuk mengajak anak cucu kita dengan bismillah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabatnya yang kecil ketika itu, disebutkan ya ghulam sammillah wa qul bi yaminik wa khus mimma yalik. Wahai budak, wahai kanak-kanak, sammillah, nak makan bacalah bismillah. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan.
dan ambil benda yang paling depan. 3 benda ni tuan-tuan, saja dalam adab bab makan tuan-tuan, berapa ramai kita ajak anak cucu kita hari ni. Abang cik baca bismillah, abang cik berkat insya-Allah. Manga ada orang makan kadang-kadang kerana makan boleh sakit, insya-Allah baca bismillah, makan ni akan jadi benda baik, berkat insya-Allah. Sebab tu kita minta doa, Allahumma barik lana, ya Allah berkati kepada kami mimma razaqtana, apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, makan minum. Berapa ramai di antara kita buat kerja lagu tu? Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Berapa ramai kita ajak anak kita, cucu kita makan tangan kanan ni tangan yang baik, nak buat apa dengan tangan kanan, nak bengkang benda yang tak elok dengan tangan kiri, dan ambil benda yang dekat dengan mereka. Kita makan kadang-kadang pi mana-mana, makan dalam ramai kedai-kedai ke apa ke, kadang-kadang pi letak lok tengah tu, berapa ramai anak kita kerana benda haduk hujung tu lebih dia suka, memang kegemaran dia, celapak pi orang tua-tua duduk tepi ni belaga hidung, tangan ni belaga hidung orang tua-tua haduk ada ni. Berapa ramai kita tuan-tuan? Itu adab. Nak makan ambil hak dekat dulu, walaupun hak kita suka duduk hujung. Ustaz kata tak apalah depan tu, kalau kata ada gulai, kita suka ayam goreng duduk hujung, kita ambil gulai dulu. No, kalau ada sambal belacan duduk depan. Yang dekat bukan masuk depan. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kita rugi banyak masa kita sebenarnya. Sebenarnya kita boleh jadi guru kepada ramai orang, tapi kita hilang dan buang peluang tersebut. Bahkan ada lagi satu ancaman dalam hadis Imam Sayyidina Abu Hurairah ini. Beliau mengatakan bahawasanya daripada hadis Nabi SAW, sebaliknya barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangkan sedikit pun daripada dosa-dosa mereka itu. Allah. Ini yang disebut maksiyah jariyah. Kita bisa dengar sedekah jariyah, tapi kita jarang-jarang dengar yang dikatakan maksiyah jariyah. Sedekah jariyah, kebaikan jariyah, pahala jariyah, ini semua kita tahu, yakni yang mengalir. Maksudnya mengalir apa dia? Bila kita buat, kita mati esok, pahala tetap mengalir masuk ke dalam kubur, kita menikmati akan nikmat tersebut. Tapi tak ramai orang yang peringatkan berkenaan dengan dosa, zamb, kesalahan, maksiyah, ingkar kita kepada Allah. Lebih-lebih lagi maksiyah jariyah. Apa maksud maksiyah jariyah? Walaupun setelah mana kita meninggal dunia, dosa itu tetap duk, akaun dosa itu tetap duk masuk dalam kubur kita walaupun kita telah meninggal dunia. Wal'iyazubillah. Bayangkan. Ya Allah, aku jahat dulu, ya Allah aku dulu nakal, ya Allah, ya Allah aku dulu tak kena, ya Allah aku dulu ikut jalan orang lain, ya Allah aku ikut jalan syaitan, ikut jalan orang tak baik, aku tak ikut jalan Nabi. Tak apa, kita bertaubat, tak apa. Tapi kita mula beringat. Kalau kita mula beringat. Hari ni tuan-tuan pergi tengok, pergi tanya di mana kawan-kawan kita yang kerja di balai polis, yang bekerja sebagai anggota polis, tuan-tuan tanya mereka, lagu mana yang dikatakan kes kecurian kenderaan yang berlaku ni, tapi tanya mereka berapa banyak. Siapa hak mula ajak boleh saham hak sampai hari ni? Baca banyak. Kalau kata kita tengok dosa demi dosa demi dosa demi dosa. Contoh, apa lagi dosa jariah yang kadang-kadang kita buat? Misalan ni telefon kita ni, telefon yang kita boleh dapat daripada grup WhatsApp, dapat daripada Facebook, dapat daripada apa-apa, berunsur kepada benda yang tak baik, ataupun kita reka satu benda yang tak baik, kita bagi orang ambil, kongsi, share. Tuan-tuan, ambillah saham tersebut selagi mana benda tu duk ada atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf saya cakap tuan-tuan, saya dulu duk dalam grup, kadang-kadang grup WhatsApp ni macam-macam. Kadang-kadang grup kereta, kadang-kadang grup motor, kadang-kadang grup masjid ni boleh gagah. Kadang-kadang grup ni pun saya heran juga, masjid kadang-kadang sampai 3 grup. Tu grup masjid, grup satu masjid tapi 3 grup WhatsApp. Allah. Saya kata hampa satu je masjid yang buat sampai 3 buat apa? Hak satu ni apa nama grup gawai masjid. Hak satu lagi grup apa nama jawatan kuasa masjid. Hak satu lagi grup apa nama anak Korea. Tu dia. Tiga depa add kita masuk dalam tu, penin.
Leh kali keluar habis. Leh habis ikut hamba. Payah. Tuan-tuan, minta maaf lah. Dulu ada grup yang nakai-nakai ni tuan-tuan. Kadang-kadang share video, kadang-kadang share gambar hak tak tahuan. Tuan-tuan faham lah hak gambar tak tahuan ni? Tuan-tuan duk kira hak berat-berat lah. Kira hak kita kata menampakkan aurat, kita cerita yang menimbulkan gairah, cerita yang kita katakan walaupun dengan niat melawak. Walaupun niat melawak. Contoh, tuan-tuan dapat daripada grup lain. Tuan-tuan ambil, oh berasa macam ni lawak, sedangkan dalam tu ada maksiat, sedangkan dalam tu ada aurat, sedangkan dalam tu ada maksiat. Tuan-tuan share, pergi masuk dalam grup lain. Tuan-tuan adalah orang perintis yang memulakan maksiat kepada grup yang satu lagi. Grup satu lagi pula, dia berasa seronok, oh yang ni lawak ni, kongsi grup sebelah pula. Tuan-tuan dapat dua kali buruk. Satu dosa hak tuan-tuan hantar, satu lagi dosa hak dia hantar. Dia pula tengok pula seronok, pergi hantar satu lagi grup pula. Tuan-tuan dapat dosa hak hantar tuan-tuan, tuan-tuan hantar dosa yang dia hantar kat grup sebelah, hak dosa kau ni pergi hantar grup sebelah lagi. Tuan-tuan dapat 3 dah. Tuan-tuan bayang tengok berapa lapis tuan-tuan nak buat, sampai kalau kita tuan-tuan mati ada lagi benda tu duk kongsi. Tuan-tuan ambillah saham yang dikatakan dosa maksiat jariah tersebut sampai mati. Sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara dosa-dosa besar yang berlaku Allah, iaitu membunuh. Tuan-tuan, siapa yang reka peristiwa bunuh ni? Siapa dia tuan-tuan? Siapa dia? Habil ke Qabil? Apalah dah. Yang Nabi Adam pun nama lebih kurang berapa. Tu sadut salah Nabi Adam lah, kita tak ingat. Kita ni kadang-kadang bukan cerita anak Nabi Adam, anak sendiri pun kadang tak ingat nama. Pangah ni anak nombor apa? 5 kot. Baru ni ada seorang wali main kat saya. Bukan wali Allah ni, wali nak menikah ni. Wali nak menikah ni, dia ni nak menikah, anak dia buat main nak menikah. Jadi tu imam mengadu kat saya, kata tu Syekh tolong cek Ustaz, tok wali ni layak tak layak lagi jadi wali ni. Kita pun panggil, Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Haji, macam mana ni? Anak nak menikah boleh ke? Anak? Dia buat tanya lagu tu. Anak? Hak mana satu? Ni, hak duduk belakang ni. Ni nama apa ni? Dia kali-kali tengok. Oh, ni anak menakan. Ni anak menakan. Padahal hak tu anak yang urus dia, anak yang bagi makan minum dia, anak yang urus kencing berak dia, anak yang segala benda ni. Ni. Oh, ni anak menakan. Anak menakan tu siapa dia? Anak adik. No. Tu anak sendiri. Anak sendiri. Jangan kata hak kita kata nyanyuk. Hak tak berapa nak nyanyuk, hak baru mula nak nyanyuk, baru lepas pencen ni pun nak nyanyuk dah. Anak dah berapa belum? Anak dalam 7 orang. Anak duduk sebelah dengar Allahu Akbar, kiranya aku ni anak siapa? Pasal dia anak nombor 8. Penin tuan-tuan. Ingat, dosa yang dilakukan oleh orang yang pertama dalam kes pembunuhan siapa dia? Qabil. Qabil ni, dia inilah yang mula merintis yang dikatakan pembunuhan di atas muka bumi Allah, apabila dia telah bunuh saudara dia sendiri, yang mana dalam peristiwa Allah Ta'ala suruh daripada orang ni keluar satu korban, nak keluar satu untuk buktikan apa yang dia buat kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah Ta'ala terima seorang, Allah Ta'ala tolak seorang. Yang kena tolak berasa tak puas hati, gaduh, bunuh. Pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh orang tersebut, maka setiap pembunuhan yang dilakukan atas muka bumi Allah bermula pada zaman dia sampai ke zaman ni, sampai ke hari kiamat, maka dia mempunyai saham pembunuhan tersebut. Wal'iyazubillah. Perhati tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Nak buat jahat, saya tak suruh buat. Tapi kalau tuan-tuan nak buat juga, tu hak tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Tapi jangan mengajak untuk orang lain melakukan kesalahan tersebut dan dosa tersebut. Tuan-tuan nak berlaku jahat, tuan-tuan nak ingkar kepada Allah, cukup
Sebab tu dalam bab kita kata cerita bab anak beranak ni, saya nak sebut mai ayah-ayah sekalian, mak-mak sekalian, kita ni dosa kita dengan Allah Ta'ala pun, kalau kata kita duduk depan Allah Ta'ala pun kita tak boleh. Kita pula jadi sebab kepada anak beranak kita laku buat maksiat lagu tu, ambil kutip berhabis daripada apa yang telah kita buat, apa yang telah kita mula. Kalau hari ni seorang ayah mengajak anak, seorang anak itu melakukan maksiat, ambillah wahai ayah akan saham maksiat tersebut sampai bila-bila, selagi mana dia buat. Kalau dia buat seorang, dia taubat boleh gagah. Kalau dia buat, dia ajak orang lain, setiap saham yang dilakukan keburukan maksiat itu, tanggunglah orang pertama yang mengambilnya, yang melakukannya. Tuan-tuan mati Allah sekalian, ambil beringat. Sebab itu juga riwayat Imam Ahmad, Muslim dan sabdanya huda yang ini disebutkan dalam hadis tersebut, yang ini menunjukkan kepada satu kebaikan, hidayah dengannya daripada amalan saleh. Sedangkan sabdanya tiada kekurangan sedikit pun daripada pahala-pahala mereka, iaitu sebagai penahanan apa yang dibimbangkan oleh mereka, bahawa pahala orang yang mengajak didapati dengan pengurangan daripada pahala orang yang mengikutinya, dan bersambung kepada pahala orang yang mengajak. Apa yang digembirakannya dan dikurangkannya tersusun setiap daripada keduanya di atas apa yang menjadi sebab perbuatannya, seperti irsyad, bimbingan dan galakan kepadanya. Kadang-kadang orang kita tak mau buat satu benda kerana berlaku pengurangan bagi dia, sebab tu dia tak mau buat. Contoh, hari ni pasal apa kita ramai di antara kita payah nak melakukan sedekah? Pasal hak kita nampak hak kurang tu. Kita nampak hak kurang tu. Aku sedekah dekat keluarga susah tu 200, aku kurang dah 200 kat dalam poket aku. Kita duk nampak hak kurang tu. Sebab tu kita tak gamak nak bagi ke orang. Dalam bab kerja, kadang-kadang kita nampak kawan kita buat baik, kawan kita buat kerja susah payah, kawan kita buat kerja yang lebih daripada kita. Bila bos tanya, nak pi puji, nak pi angkat kawan ni berasa apa-apa, tak boleh. Pasal kita punya ruang untuk naik pangkat esok kurang sebab kita telah menaikkan orang lain. Kita tak boleh buat satu-satu kebaikan kerana kita berkurang dengan apa yang kita ada. Sebab tu Islam ni dia tahu hak perangai kita ni lagu mana. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan harta ghanimah. Harta ghanimah pada zaman dulu, pada zaman Nabi Yusha AS, siapa yang berperang dalam fisabilillah dapat harta daripada peperangan tersebut, itu disebut harta perang. Dalam bahasa Arab, harta perang ni dia ada dua jenis. Harta perang yang pertama disebut fai', harta perang yang kedua disebut ghanimah. Fai' ni apa dia? Fai' ni harta perang juga. Yang pi perang, tak ada nak berperang, depa mengaku kalah ataupun depa lari, depa cabut lari pi, ada harta depa. Yang tu disebut fai'. Dapat boleh ambil daripada harta tersebut. Ghanimah harta perang juga, cumanya berbeza keadaan. Pi sampai tempat, depa pun duk sedia, kita pun duk sedia, perang, perang, ada yang kalah, ada yang mati, ada yang lari, maka hasil dia ada peperangan itu dapat harta, itu disebut ghanimah. Dua benda tu berbeza. Pada zaman Nabi Yusha AS, harta perang yang mana telah dapat oleh pasukan yang beriman kepada Allah, harta perang pada zaman syariat Nabi Yusha tak boleh ambil. Maksudnya, kalau kita boleh yang dikatakan harta banyak, kuda, emas, tembaga, barang kemas, bangkuk, barang dapur, apa semua yang kita dapat tu, zaman Nabi Yusha, syariat zaman Nabi Yusha tak boleh ambil. Kena letak di satu tempat, kumpul lepas habis perang, kena bakar. Bakar harta rampasan itu ataupun harta perang ghanimah tersebut, kena bakar. Semua kena jilat api habis, semua balik. Semua selesai. Pernah berlaku kepada zaman Nabi Yusha. Kumpul-kumpul bakar tak menyala, kumpul-kumpul bakar tak menyala. Allah kata Nabi Yusha, ni mesti ada pengkhianat di dalam golongan kita. Mesti ada pengkhianat dalam golongan kita. Tuan-tuan, ada hadis ini disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Mesti ada pengkhianat. Maka bila disebut hal tersebut, Nabi Yusha panggil semua kepala-kepala kabilah untuk salam bai'ah lagi. Semula dengan yang dikatakan Nabi Yusha, salam. Mai kat satu kumpulan satu orang ni, salam, tangan melekat. Tangan melekat tak boleh. Tak boleh tarik. Nabi Yusha kata apa? Mesti hang ataupun ahli keluarga hang
ataupun geng-geng kabilah hang yang melakukan khianat kepada aku. Panggil semua ahli-ahli kabilah hang untuk mai bersalam dengan aku. Akhirnya bersalam-salam 3 orang lekat tangan. Nabi ucapnya, hamba buat apa dan peristiwa. Hampa habaq cuba. Akhirnya mereka mengaku, disebutkan dalam matan hadis tersebut, rupa-rupanya mereka khianat dengan Nabi Yusha. Mereka buat apa? Mereka menyorok satu nak kata jongkong, bukan jongkong, satu mah yang besar dia lebih kurang kepala lembu. Disebut dalam hadis. Tuan-tuan, boleh mah besar kepala lembu agak-agak laju hari ni berapa tak? Zaman tu pun kelabu mata dah dengan duit, tuan-tuan, jangan buat main. Tu Nabi duduk depan tu. Ambil mah besar kepala lembu letak depan Nabi Yusha. Aku duk kata dah, hampa khianat. Ambil kena tak tengah balik. Kita bakar sekali. Bakar pum jelah habis. Kemudian disebut dalam hadis tersebut, itu berlaku kepada syariat mereka. Bila mai kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mempunyai kelebihan, iaitu apabila kita dapat reta rampasan perang, kita ambil bahagian dalam reta rampasan perang itu, sekiranya kita terlibat secara langsung dalam perang tersebut. Disebutkan di antara intipati hadis tersebut, bila menyebutkan, Syekh Abdullah Basmih menyebutkan bahawasanya kita umat Nabi Muhammad ini, di antara kelemahan kita adalah harta. Dan sekiranya tidak diberikan harta ghanimah kepada orang yang berperang, maka pasti tidak akan ramai orang yang nak turun berperang. Allahu Akbar. Kita ni tu perang tu kira jihad fisabilillah, kira habis cerita ni meninggal masuk syurga terus ni. Tapi mai kata reta duduk depan mata ni kelabu juga. Tuan-tuan jangan buat main, tuan-tuan. Cerita duit ni, saya ada urus masjid, saya ada urus surau, saya ada urus ni, ada kes. Abang kata ni, bang Cuk kali atas tengok terus. Takkan kami pun. Bukan masjid ni, masjid daerah saya tu. Masjid daerah saya masih lagi berjalan siasatan tersebut. Tuan-tuan mati Allah sekalian, setakat hari ni saya masih bersangka baik pegawai masjid bukan betul. Tapi Allah dah hati paling. Hatta duit-duit ni lah yang menjadikan kita adik-beradik yang dulu kecil makan sepinggan, makan bersuap, hari ni kena renta meredak ni lah yang menjadikan kita jauh dengan adik-beradik kita. Tuan-tuan Allah sekalian, maka hadis ni ajak kita, manusia yang buat baik dia tak serupa reta yang mana bila diberikan akan berkurang nilai dia ataupun hak dia. Sama juga kadang-kadang kita ada buat tahlil, sama juga kadang-kadang kita ada buat sedekah baca Quran, kadang-kadang kita ada buat benda lagu ni, tak-tak ada pihak bang, minta maaf kami tempah dah nasi, tapi nasi tak ada nak sampai. Dia kata kalau nak sampai pun pukul 3 pagi esok. Tuan-tuan nak tunggu kan lepas tahlil? Pakai dak dah. Sambil-sambil terus start motor, berasa menyesal lah. Bunyi berasa menyesal lah dia pergi baca qul tadi ni. Kita tak boleh apa? Kita bedak bagi kat depa ya. Hak mati tu duduk seronok dalam kubur, hak kita balik hau. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak lagu tu. Bukan serupa kita. Sebab tu Allah Ta'ala tahu kurang kita, Nabi tahu kurang kita. Hei manusia, yang benda baik yang hang ajak tak berkurang sikit pun daripada kebaikan yang hang berikan kepada orang. Bahkan hang boleh sama banyak dengan siapa yang hang ajak. Allah. Bahkan At-Tayyibi berkata, huda petunjuk itu sama ada petunjuk yang menyampaikan kepada al-baghiyah, yakni kelampauan atau irsyad, bimbingan yang mutlak. Di dalam hadis ini adalah apa yang seseorang mendapat hidayah melalui amalan dengannya, dan ia dengan perkiraan keingkaran mutlak yang masyhur dalam jenis apa yang dikatakan baginya petunjuk, tertolak di atas apa yang sedikit, banyak, rendah atau besar. Maka yang besarnya ialah petunjuk huda, orang yang mengajak kepada Allah dan amalan saleh, dan orang yang terendahnya petunjuk, orang yang mengajak kepada mengalihkan halangan dari jalan Allah. Benda yang paling kecil dalam suruh orang adalah suruh orang alih benda yang ada atas jalan, ganggu jalan, buat itu. Tuan-tuan, balik saya lagi, kalau sampai di mana-mana jalan
ada pelepah nyok, ada yang katakan ada yang dikatakan apa di tengah jalan, berhenti, ambil, buang. Ambil alih tak sebelah. Ambil alih tak sebelah. Tu adalah benda yang paling kecil seseorang mengajak kepada untuk buat kebaikan. Tuan-tuan buat, saya boleh sikit saham malam ni. Tuan-tuan buatlah. Kalau tuan-tuan tak buat, sama juga. Saya kena buat. Itu ialah paling rendah, paling kecil. Oleh itu sebesar-besar pekerjaan ialah kerja seorang faqih yang berdakwah sehingga seorang daripada mereka lebih afdal daripada 1000 abid ahli ibadat, kerana manfaatnya lebih umum pada setiap manusia dan zaman hingga hari kiamat. Allah disebutkan orang yang paling afdal apa dia? Tok-tok guru, ahli-ahli faqih yang mana ajak orang daripada maksiat pergi kepada ibadat, daripada kenai syaitan kepada kenai Tuhan, daripada kenai yang dikatakan buruk kepada baik, maka itu adalah ajakan yang paling besar akan dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Ni dia yang mengatakan tok-tok guru kita, walaupun sampai yang kita katakan umur tua, sakit macam-macam, masih lagi boleh main masjid, musalla, menaksah dan sebagainya. Kerana ni, tuan-tuan mati Allah sekalian, akhirnya saya nak sebut sempena bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, di antara sebab musabab bertambahnya kemuliaan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana perlakuan baik yang dilakukan oleh umat-umat Nabi Muhammad yang mula ada pada zaman Nabi, yakni sahabat, sampai kepada hari kiamat. Sebab apa? Berdasarkan kepada hadis ini, barang siapa yang diperlakukan ataupun tunjuk kepada satu-satu orang kebaikan, maka diikuti oleh orang tersebut, maka dia mendapat saham kebaikan tersebut tanpa ada pengurangan walaupun sedikit pun. Bayangkan yang disebutkan salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang disebutkan waqimus salah, disebutkan dalam Quran aqimus salah, dirikan salat, yang ajak sembahyang siapa? Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maka Nabi ajak sahabat macam mana sembahyang, Nabi ajak sahabat macam mana waktu sembahyang. Inna salata ka'anal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sembahyang tu dia ada waktu yang tetap dah. Siapa ajak waktu? Ajak kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ajak kepada para sahabat ajak kepada ulama-ulama, turun sampai kepada kita hari ini. Maka orang yang paling banyak pahala dalam bab ibadat ni siapa? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahu dekat saya hari ni, dalam satu hari berapa juta orang sembahyang sehari satu waktu, dan itulah pahala yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap waktu. Itu baru satu dalam bab sembahyang. Cuba perhatikan bagaimana dalam bab puasa, bagaimana dalam bab zikir, bagaimana dalam bab selawat, bagaimana dalam bab amar ma'ruf nahi munkar, dalam mana. Sebab tu tuan-tuan, di antara Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, yang hari ini majoriti, kita katakan majoriti daripada kita orang Melayu, kita belah pada Malaysia, belah Fatani, belah Indonesia, belah yang dikatakan belah kita tanah Jawi ni, kira balik berapa ramai orang yang pegang kepada mazhab Syafi'i. Bayangkan lagu mana hari ini. Sebab tu kalau kata kita ada azan, saya lagi azan, ada waktu boleh azan, sepatutnya saya tadi ni waktu dah azan dah. Tapi kalau kata saya lagi nak azan pun, teruskan azan. Selepas kita jawab azan, bukankah ada satu doa yang kita baca? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Doa itu untuk siapa tuan-tuan? Bukan untuk kita yang baca doa. Doa itu bukan untuk orang yang melakukan azan. Doa tersebut hanya saja khusus kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Sayyidina Muhammad. Berikan kepada Tuhan kami iaitu Sayyidina Muhammad maqam, satu kedudukan yang tinggi, wasilah dan juga kebaikan, diangkat darjat. Doa tersebut kita doa kepada siapa? Nabi Muhammad. Setiap kali dengar azan kita doa, kita minta
satu waktu berapa juta orang doa dengan hal tersebut. Bahkan yang terkaitan dengan Nabi sallallahu dan untuk kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila disebutkan idza sami'tumun nidaa, apabila kamu mendengar yang dikatakan laungan azan dan kamu mengikuti menjawab sebagaimana yang dilakukan oleh muazzin, dan kemudian kamu menyebutkan yang dikatakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada dengan la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun la ilaha illallah, kita pun sebut la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita baca doa yang dikatakan lepas yang dikatakan azan tadi, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatil qa'imah sampai habis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berhak untuk mendapat syafaatku di akhirat kelak. Jangan tinggal tuan-tuan. Selain daripada bulan Rabiul Awal, tuan-tuan duk selawat banyak-banyak masa, tuan-tuan jangan tinggal selawat selepas mana laungan azan, jawab seperti mana bagaimana muazzin yang kita sebutkan, yang mana kita tahu hauqalahnya kena hauqalah dan sebagainya, sampai tang la ilaha illallah. Jangan lupa untuk kita selawat, lepas selawat baru baca doa tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak untuk dapat yang dikatakan syafaat aku pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan mati Allah sekalian, maka inilah kebaikan kelebihan yang boleh untuk orang yang mula-mula mengajak ataupun menunjukkan kepada satu jalan kebaikan. Dan kita harapkan kita di antara orang-orang yang mana kita nanti kita tak sedar, kita mati esok duduk depan Allah Ta'ala, tata Allah Ta'ala suruh masuk syurga. Mancuk masuk syurga. Pasal apa? Saya tak tahu ni atas dunia saya dah buat apa. Mancuk takkan lupa kot. Saya tak tahu. Bancuk dulu duk ajak orang main sembahyang, duk azan. Azan tu kerja saya, cuma saya ikhlas lah buat kerana Allah Ta'ala. Buat kerja, ajak buat benda baik. Azan di masjid kita Laguna ni, berapa orang dengar di keliling taman kita, kerana sabit azan tersebut orang bangkit sembahyang. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah? Bukankah kalimah ataupun perkataan yang paling baik yang diserukan oleh seseorang itu ialah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ahli tafsir mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, yang mengajak kepada kebaikan tersebut siapa? Mereka itulah para muazzin. Kita duk berasa kita sembahyang sunat 2 rakaat saja, kita duk berasa kita tolong masjid sikit saja, kita duk berasa kita mai daripada rumah kita sikit sat saja mai di sini, tapi kita tak tahu rupa-rupanya di sebalik kerja kita, di sebalik benda yang kita buat kadang-kadang kita nampak remeh. Tuan-tuan, hari ni berapa ramai orang nak jadi doktor, hari ni berapa ramai orang nak jadi nurse, hari ni berapa ramai orang nak jadi jururawat. Disebabkan apa? Hari ni anak-anak kita tengok bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh doktor dan juga nurse dan juga jururawat yang semua ada. Ni, baru ni daripada share pula satu video apa dia? Daripada mana, Kelantan ke apa? Depa nak hantar pergi ke Sabah, geng-geng frontliners ni, sambil keluar nak pergi berjalan tu, ada orang azan, Allah, rupa keluar haji tu. Tuan-tuan bayang ni, hak tinggal isteri, tuan-tuan bayang hak tinggal suami, tuan-tuan bayang hak tinggal anak-anak. Nak sama-sama support kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kena COVID-19 di Sabah, pakat-pakat turun pergi tinggal keluarga. Mungkin ada di antara mereka dalam TV, dalam video, budak-budak kecil tengok, ya Allah, kalau bolehlah kakak nak esok besar, kakak nak jadi macam ni. Kebaikan. Tuan-tuan keluar lagi, nampak sampah depan tu, ambil, angkat bubuh. Tuan-tuan, sebagaimana dosa ni kadang-kadang sebagaimana menguap. Tuan-tuan tengok menguap nah. Menguap ni berjangkit tuan-tuan. Jangkit. Try menguap seorang, sekali lagi pindah habis seorang, saya pindah habis seorang. Tu kata jenis bangsa menguap. Bersin tak macam tu kan? Menguap ni kita seorang je menguap. Saya kau ni menguap, saya kau ni menguap, saya kau ni menguap. Kalau menguap boleh berjangkit, agak-agak kebaikan ataupun benda baik yang kita buat, adakah tak boleh berjangkit? Berjangkit. Kita keluar ambil susun selipar, kita keluar ambil sampah yang ada di luar, nampak keluar. Kawan ni tengok, umur tara ni boleh duk tunduk ambil sampah buang. Sehari dia keluar tengok ada kereta sangkut tentu, dia keluar dia buat jalan lagu tu. Niat tolong orang baik. Kawan ni pula tengok, baru balik masjid duk jadi jaga jalan pula, duk suruh lalu kerana jam. Dia ni sekali lagi sampai kedai beli barang, ada lebih, tengok kawan ni beli roti. Bang, tolong kira sekali hak dia bang. Bukankah kebaikan itu akan berjangkit? Mulakan kebaikan tersebut walaupun kecil.
Kerana kita tak tahu siapa yang nak ikut kebaikan yang kita buat. Mungkin saya ajak hari ini, saya beritahu kat tuan-tuan, saya maklum kat tuan-tuan, tapi tuan-tuan yang akan mulakan sekali lagi keluar, tuan-tuan ambillah saham tersebut daripada apa yang akan orang ikut pada tuan-tuan lakukan kebaikan tersebut. Tuan-tuan mati Allah sekalian, moga ada kebaikan pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita harapkan pada bulan Rabiul Awal ini makin bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin bertambah keinginan kita untuk mempelajari dan mengenali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita harapkan kita di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat yang dikatakan syafaah, yang dikatakan mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah maj'alna min ahli syafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa. Wala afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.